sebagai tauriyah. Imam Bukhari orang tak tipu, tapi dia tahu, dia pernah berjalan di hadapan sebagai riwayat kata orang yang nak dizalimi nak ditangkap. Dia lari dan dia kata bahawa tolong Imam, kalau tentera mai datang tanya, sebab kadang-kadang kita ni payah bila kita pegang prinsip kan. Imam Bukhari tak boleh nak menipu sebab dia pegang kaki menipu, dia tak pandai menipu. Orang tak pandai menipu ni janganlah bawa panggil dia untuk pergi bawa menipu. Dia akan dia tak boleh kantoi awak. Jadi dia kata jangan. Jadi Imam Bukhari pun kecau kata ni kan. Lepas tu tahu nampak dia ni. Sekarang aku tak nampak. Memanglah tadi aku nampak, sekarang aku tak nampak. Dia dah lari. Kan? Sebab itu untuk memegang prinsip ini bukan perkara yang mudah. Seminggu yang lalu adalah perkara yang paling payah untuk kita meletakkan prinsip itu. Orang gunakan atas nama apa? Melayu Islam ke apa kan? Ia bukan perkara yang mudah. Perkara yang mudah tak. Orang datang dia jumpa, dia kata, Ustaz, inilah seni politik yang perlu untuk kita faham. Budak-budak muda kadang, sebab dia nak yakinkan bahawa saya jump into that ship. Saya kata, anda sendiri semua masuk dahulu disebabkan untuk merubah dengan satu keyakinan bahawa politik ini kotor kerana telah dikotorkan oleh orang-orang tua yang kotor. Betul? Puluhan tahun politik itu ada dan dikotorkan, dan kita semua kata inilah orang politik memang kotor kan. Tak kala anda berada di situ, anda yang dahulu cakap kita nakkan politik yang bersih, integriti, yang berprinsip, tiba-tiba di sini anda boleh untuk mendapat ni, anda lacurkan prinsip tu. Dulu suruh untuk buat benda yang baik, suruh apa, hari ini kau terpaksa buat dengan alasan inilah seni politik. Akhirnya kau yang kata nak merubah tu hanya menjadi mata rantai kepada keseluruhan kebobrokan yang ada. Jadi untuk apa ada di sini? Okeylah, di atas apa sahaja. Kalau pihak tu yang kau tak setuju ke, nama apa pun, kan DAP ke apa yang tak setuju, kenapa perlu lalu pintu belakang? Make it official. Sebab at the end of the day kau nak keluar juga kan? Kenapa tak lalu depan dan beritahu saya tak setuju, saya nak keluar? Table it on the table dan bagi tahu. Dan kenapa perlu belakang? Inilah kita perlu untuk manfaatkan peluang. Orang buka peluang untuk kita ambil. Yang ada depan saya adalah ibu-ibu dan nenek-nenek, atuk-atuk, betul. Berani tak balik ni bagi tahu kat cucu ataupun anak, nanti kalau ada menipu tu haram, tapi kalau ada peluang untuk menipu, sila menipu ya. Saya cabar kalau katakan itu adalah perkara yang benar dan baik. Berani kita nak ajar macam tu? Kita akan kata menipu memang salah, mencuri memang salah, tapi kalau ada ruang untuk mencuri dan menipu, sila ambilkan, manfaatkan. Kita berani untuk ajar macam tu. Daripada segi moral, bila orang tanya, orang panggil, orang, bukan tak ada tawaran, bukan tak ada ni orang call. Saya tahu yang call tu untuk apa, saya tak angkat. Jadi kadang bila tu saya istikharah, saya doa. Saya kata saya mau bangun pagi, solat subuh, tengok ke cermin, aku ini tidak berpura-pura terhadap diriku. Orang yang paling susah untuk kita tipu adalah diri kita sendiri. Orang yang paling kita susah nak menipu adalah diri kita sendiri. Kita boleh tipu orang lain. Kalau kita buat salah ni, kita tunggu je masa kan untuk kantoi, betul? Kita akan rasa, ish, saya ke sana kantoi, kat sini ke sini kantoi, betul? Hidup kita tenang? Kita tak tenang. Walaupun kita berjaya banyak, dengan satu kepercayaan bahawa itu adalah salah, tetap salah. Ada ulama, ada mufti bagi. Tuan-tuan, ketika As-Sisi menjatuhkan Dr. Muhammad Mursi, semua daripada kita
Semua daripada kita bersetuju bahawa Dr. Muhammad Mursi dijatuhkan secara zalim, betul? Dia ditangkap, diapakan semua, dia masukkan ke dalam jail, dinafikan ubat-ubatan, mati dalam keadaan tak boleh akses kepada ubat. Dan juga segala-gala itu dilakukan di atas nama kerana dia katakan dia jual negara. Mesir itu apa nak dijual lah, pergilah ke sana. Yang ni ketika tu saya masih lagi berada di UK, kadang bercakap dengan some Egyptian there, dia kata mesti jual tanah kepada Palestin. Palestin pun tak ada apa, hang nak pergi jual buat apa? Sampai dia kena akhirnya dalam sebuah kerajaan. Kalau kita rasa kita ni ada masalah banyak dalam negara kan, 1MDB lah apa semua, dia ada puluhan ribu lagi masalah daripada kita. Rakyat dia, profesor ke apa, saya jumpa dengan mata kepala saya sendiri. Sebahagian tu profesor universiti terpaksa buat kerja kedua dan ketiga kadang bersembang naik taksi dia ke apa, kerja sebagai dia lah asalnya lah profesor. Kenapa? Tak cukup, negara tu tak cukup. Kalau tengok budak-budak yang makan, yang duk ambil weed, hashish kat jalan Tasaqquat, dia kata apa, memang orang tua memang akan kerja sampai ketua, tak nak bagi ke kami sebab semua susah, tak ada pekerjaan. Dalam keadaan dia setahun lebih, 2 tahun. Apa yang you boleh buat dengan negara macam tu dalam keadaan nak takbir 60 tahun, 30 tahun sahaja adalah di bawah Husni Mubarak yang rosak. Ingat ketika pada As-Sisi berdiri buat keputusan bahawa dia buat kudeta tu, di belakang dia ada wakil Sufi dan Salafi. Sufi dan Salafi. Sufi siapa? Ahli Jum'ah. Kalau tidak di situ pun dia ada, ataupun Syekh Al-Azhar, tetapi yang betul-betul secara terbuka menyokong dia adalah Ahli Jum'ah. Ahli Jum'ah ni anak murid dia satu dunia, puluh ribu. Sampaikan dia kata bunuh, dosa tu tak apa, kita boleh bacakan. Disebut bersihkan mereka dengan tentera. Sebelah tu adalah antaranya wakil parti Hizbun Nur Salafi, muhaddis, lagi hebat daripada yang ada kat Malaysia yang duk bacakan dalil benarkan kudeta kerajaan apa pintu belakang ni, lagi hebat dia bah. Yang kita membaca tulisan dia seluruh dunia ni, seluruh dunia, dia lebih hebat. Tapi dia kata jatuhkan Mursi dengan ketenteraan, tangkap semua, bunuh. Seorang je ke Mursi kena bunuh? Puluhan ribu yang ada di dalam penjara tentera. It's not a civil, it's not open ya, penjara tentera. Penjara tentera. Dan saya pun bertanya pada kawan-kawan saya yang muda-muda yang bahagian tu, akhirnya kita nak bentuk pentadbiran negara macam mana? Semua orang menjadi distrust each other. Duduk sini, bila-bila saja semua kata, oh, aku tunggu harinya kena tikam dengan kawan ni. Dan itu kita benarkan. Bolehlah yang kita kata betul, yang ni perlembagaan bagi agung apa semua, betul. Sebab you manipulate terhadap sistem. Manipulate sistem. Kan kata, oh dia bagus, dia sujud syukur. Saya bayangkan adalah satu Syiah Malaysia ni dok tulis. Saya tak setuju dengan Syiah dia, saya antara musuh dia kot. Tapi dia menulis satu satira sastra, itu betul. Bagaikan selepas mencuri sujud syukur. Alhamdulillah Allah Ta'ala memperjayakan kita punya perompakan kita pada hari ini. Kita tengok pada selepas, ketika semasa dan sebelum itu, adakah itu tidak taken into consideration? Adakah itu agama? Adakah itu agama yang diajar kepada kita? Saya tak kisah kalau katakan nak pecahkan dia coalition tu, tapi make it official. Kenapa begitu bacul terpaksa lalu belakang? Itu
Itu persoalannya. Jadi prinsip ini kadang-kadang, lepas tu ada yang kata kat saya, Ustaz, letak tepi politik ni, ambil untuk masa depan agama dan juga bangsa. Kalau saya tak berfikir, kalau saya nak fikir politik, saya dah lama jam. Saya nak tengok setakat ni, insya-Allah lah rezeki Allah Ta'ala boleh tarik bila-bila masa yang boleh bercakap, menyulam di dalam dengan hadis, dengan dalil ni, insya-Allah saya dah. Saya boleh berucap dan yakinkan. Saya boleh sikit-sikit lah, insya-Allah. Saya boleh pergi merapat kepada tempat yang tidak ada kuasa ni. Untung apa? Kemudian awak nak kata, oh jangan berpolitik. Kalau tak politik, aku dah lama dah join. Yang ada tu pun nak diganti-gantikan dah. Jadi